Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, Ustaz Syari, Ustaz Ustaz Kosa Masjid, tuan-tuan Allah sekalian. Pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah kurnianya. Dengan rahmatnya dia beri masa kepada kita, dia beri tenaga, dia beri kesihatan dan juga kesempatan pada hari ini dapat sama-sama kita hadir untuk sama-sama kita solat subuh berjemaah dan sambung kuliah mingguan kita. Hari ini tarikh kita 17 November bersama dengan 1 Rabiul Akhir. Kemarin ni Rabiul Awal, ujung ni Rabiul Akhir. Sat tuan. Segi pejam jelek, nak puasa pula dah. Ini tak nak mau tuan. Lagi ramai pula lagi nak ayah haji dah. Habis tahun. Ni PKP pun hari tu bulan 3 mula. Allah ni dah bulan 11 dah. Nak jadi sampai habis tahun dah tu tuan, tak lama mana tuan. Itu pada hari ni kita akan sentuh tajuk sambungan kita, iaitu bab hutang ni, balasan tidak membayar hutang. Cerita hari ni kita berhutang, tapi bila tak nak bayar, pasal polis kita balok liat pula, tak mau bayar. Tak nak pinjam dulu tak sanggup, tapi tak nak bayar tak mau bayar. Kalau tak boleh bayar tu tersempit ke apa ke cerita lain. Ni memang saja tak mau bayar. Apa cerita dia? Apakah dalil orang yang jenis bahasa kita balok liat ataupun tak mau nak bayar hutang ni tuan? Apakah azab pula akhirat kelak bagi orang yang tak mau bayar hutang? Sebelum saya nak pergi ke tajuk kita hari ini, kita akan tengok sikit tentang rahsia Allah di sebalik musibah. Musibah ni ujian. Apakah Allah bagi di sebalik ujian ni, apa benda? Contoh PKP kita ni, main penyakit sebagainya ni, berjangkit ni. Kemudian kalau kita dulu ni kerja ada, mungkin kerja dulu boleh sehari mungkin RM50, RM100, lah 10-2 pun bayar. Dulu mungkin ada kerja tetap, lah dia kerja pun tak tawan sebagainya. Macam-macam ujian lah. Sakit demam kita sebagainya. Jadi semua tu apakah rahsia di sebalik musibah tuan? إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Seorang mukmin senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam jenis ujian. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menguji seorang mukmin, bukan berarti itulah tanda Allah Subhanahu wa taala tidak mencintainya. Kita tuan sebagai kita orang Islam ni diuji tuan. Sebab tuan apa tu, kita ni kalau kita ni tak diuji, kita tak tahu tuan macam mana kita ni. Sebab tu Allah uji kita tuan. Orang beriman ni mesti diuji. Sebab apa? Nak tahu keimanannya. Kita beriman. Macamlah kita pun hang ni pada lari, kuat lari. Betul ke dia kuat lari? Jom test tengok lawan lari. 100 meter ke 200 meter. Lekeh je. Sembang kemas. Tak laju pun. Tengok pula ni kereta kuat ni. Laju ni. Jom test tengok. Sekilo 2 contoh. Diuji. Jadi semua benda tu diuji. Baru tahu. Hang ni pandai. Pandai ke dia ni? Main nak test tengok. Matematik, sains, sejarah, apa tu, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, pandai betul. Nampak diuji, baru tahu. Kita pun, aku beriman tahu mana? Uji tengok dulu, baru tahu tuan. Sebab tu tuan, bila Allah uji tuan, bukan Allah tak sayang. Allah sayang tuan. Sebab apa? Bila diuji, baru tahu macam mana tahap keimanan seseorang Allah tu. Jadi, bila diuji tu, tanda Allah sayang. Kata, apalah ujian ni, main pula lepas satu-satu. Tadi kena dah, ni nak apa nak jadi ni. Tadi terantuk dah, masa lagi ni apa nak jadi pula ni. Jadi dia fikir benda bala pula. Dia fikir benda apa? Sial ke apa dah tuan. Islam kita lagi diuji, lagi Allah sayang kita sebenarnya. Sebab apa? Bila kita diuji ni, kita ingat pada Allah, kembali pada Allah. Itu tandanya dan kita beriman pada Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang beriman karena ada kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala ingin berikan. Dan Allah uji kita ni bukan uji saja-saja. Tak, dia ada sebab kan. Sebab apa? Allah nak bagi lebih elok lagi daripada tu. Bila uji saja berjaya ni, sabar, patuh, taat,
Allah bagi benda yang lebih baik lagi benda tu. Contohnya, setiap ujian ni mesti ada sebab, tuan. Di antaranya bagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, tidaklah seorang mukmin atau seorang muslim ditimpa oleh penyakit atau yang lainnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana gugurnya daun dari pohon. Rupanya tuan-tuan, setiap Allah bagi ujian kepada kita ni, yang kita mengeluh, tuan. Apa pula lah sat lagi. Nampak dia bincang lagu tu. Tak, tuan. Bila diuji, tuan-tuan, kita sepatutnya sebut apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terantuk ni. Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sepatutnya kata lagu tu. Mai apa bagus ujian? Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau tuan kata lagu tu, clear, tuan. Boleh kita kata, kan? Kalau boleh lah ustaz mengajar, boleh kata. Try jadi betul kat kita, kan? Tadi tu baru kita tahu diuji. Tadi sembang kemas sangat, pumpang. Bila dah uji nanti, baru tahu langit tinggi rendah, contohnya. Lagi tak ada uji, kan? Kita tak tahu, kan? Tapi cerita dia, ujian tu, kan? Semua ni baik. Sakit pun baik, sihat pun baik. Lepas tu, apa panggil kaya pun baik, miskin pun baik. Kan? Tua pun baik, muda pun baik. Semua baik, kan, sebenarnya. Tapi kita tak nampak di sebalik benda tu. Jadi tuan, sebab apa? Kalau diuji tuan, semua benda yang jadi ni, kan, ujian walaupun terkena jarum ke, paku ke, duri ke, tak lain tak bukan Allah gugur dosa kita. Bayangkan. Yang terantuk tadi ni bukan apa? Allah nak buang dosa kita, tuan. Ni dah terantuk sikit, siapa pibuh sangkut tuan ni pula lah. Pergi marah orang pula, tuan. Dia beban, tuan. Ni, jatuh kita pincin. Lincin ni. Siapa tak pergi buat, tumpah ayak tak mok pula ni. Kita marah orang, kan? Tak, sebenarnya Alhamdulillah. Yang kita jatuh sebab apa? Badan, duk baca mesej, WhatsApp apa, tak tengok jalan. Paling kering, pantu basah, hilang juga. Boleh kata, kan? Jadi tanya balik sebab apa jadi begitu. Tapi semua benda tu, kan, tak lain tak bukan Allah buang dosa kita sebagaimana daun-daun yang gugur, kan? Bayangkan MPK ke apa tu, bandaran sebagainya tu, duk cuci, siapa hari ni pekan-kanak ni, jatuh daun, cuci lagi, habis, esok turun lagi, jatuh lagi, cuci, kan? Dosa kita pun, tuan, sama, tuan. Yang mana nanti, akhirat nanti, ya Allah, mana dosa aku ni? Aku tahu aku buat dosa dulu banyak ni. Tapi kita balik, akaun dosa tu tak ada, hilang. Lupakan kau, bila dekat dunia dulu ni, engkau diuji. Demam macam-macam, sakit, kecil manis, buah pinggang, darah tinggi, dupi dialisis sebagainya, contohnya. Kalau kita reda, tuan-tuan, Allah buang dosa kita. Tapi tak, beban pula. Awak aku yang kena ni. Lepas satu, orang lain tak kena pula. Kalau kita pick up lagu tu, dia dah jadi lain dah. Bahkan tadi Allah nak buang dosa, Allah bagi dosa pula pada kita, tuan-tuan. Sebab apa? Tak boleh terima takdir dan sebagainya. Itu kan, semua yang jadi ni khair, baik, tuan. Itu yang pertama. Kemudian juga di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya dengan penyakit di badannya. Dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya penyakit itu bisa mengantarkan seseorang kepada derajat yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya. Rupanya penyakit ke ujian apa saja ni Allah nak angkat darjat kita, tuan. Pahala satu benda, ganjaran. Semayang dapat pahala, pergi ziarah mati pun dapat pahala, tu ganjaran. Tapi darjat ni berbeza, tuan. Diangkat darjat. Dengan pahala-pahala kita kutip tadi, kita boleh masuk syurga. Dosa-dosa kita yang kita ada ni, kita akan himpun tadi, kita akan masuk neraka. Itu pahala dosa. Tapi darjat ni pula berbeza. Masuk syurga, tapi darjat berbeza. Syurga yang sama. Aku semayang 5 waktu, dia pun semayang. Aku puasa, dia pun puasa. Aku pergi haji, pergi umrah, semua dia pun buat. Pasal apa? Pak leh ni atas daripada aku ni, duduk syurga. Tengok kita fikir, kan? Apa amalan mereka ni penyebab mereka tinggi pada kita pula, darjat. Rumah, tuan, kondominium. Satu rumah kondominium, tuan, yang tinggi, bawah harga 500,000 contoh. Tengah sikit 1.5 juta. Tapi atas pucuk, tuan, paling tinggi, tuan, lagi tinggi, lagi mahal banyak. Orang panggil penthouse. Ada apa tu, kolam, ada macam-macam lah, ada gym lah, apa semua, bilik pun ada banyak sebenarnya. Lagi tinggi, lagi mahal, tuan. Tu dunia, tuan, kondominium dunia. Akhirat, tuan, rupanya lagi tinggi, tuan, berbeza. Sebab apa? Darjat tadi, tuan. Darjat ni macam mana nak dapat? Dengan diuji tadi. Lagi sabar, tuan, lagi diuji, lagi banyak darjat diangkat, tuan.
Nampak? Kemudian dalam dalil lain lagi, kita nanti akhirat Allah akan letak kita tak mana last kita baca Quran. Lagi kita baca hari, ulang al-hal wal murtahal, habis Quran, ulang, khatam. Allah suruh baca balik akhirat nanti. Lah tak mana engkau berhenti habis, partulah kau berada. Naik. Nampak tuan? Kita mungkinlah seronok. Oh, seronoklah masuk syurga. Tapi dalam syurga nanti pun, aku rugi masuk syurga ni. Sebab apa? Kawan kita ni sama kita. Naik motor, naik direct, naik kereta, main masjid sama. Tapi apa amalan dia? Nampak? Dia sabar ujian sebagainya. Jadi tuan, itu darjat tuan. Jadi kita nak tuan, pahala pun nak, darjat pun nak kita diangkat. Nabi SAW bersabda, seseorang telah mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kedudukan yang tinggi itu tidak bisa didapatkan dengan amalnya, tidak bisa didapatkan dengan ibadah-ibadahnya. Jadi darjat tadi bukan senang-senang nak dapat darjat tuan. Beza tuan. Nampak, bukan dengan amalan biasa, ibadah yang biasa ni. Sebab tu tuan, pahala orang sabar ni dia unlimited. Boleh kita sabar tapi tak kena atas kita lagi. Anak kita meninggal ke, ada uji macam-macam musibah sebenarnya. Jadi kita tak kena tak rasa. Kita kena pun kita rasa. Contoh tu Allah bagi ujian tuan, esok ayat tak ada satu pelih. Jadi satu ujian yang sama, tapi tiap-tiap orang ni berbeza-beza. Rumah dia, kacau lah aku. Ayat kalau tak ada sehari pun, habis. Satu tong tu 5 anak beranak mandi, habis sehari. Yang rumah sebelah pula, tak ada ayat seminggu, tak apa Ustaz. Sebab apa? Ada 3 tong. Tu dia. Yang rumah sebelah lagi, tak ada ayat sebulan, tak apa. Tu telaga berada belakang. Nampak? Ujian yang sama, tapi rumah-rumah orang ni pun berbeza-beza kan. Tahap dia. Sebab tu kan, ujian yang sama tapi berbeza. COVID-19 semua rasa ni. Satu dunia rasa. Tapi setiap orang tu berbeza-beza tahap dia. Sebab tu Allah uji tu, Allah bagi pahala sabar ni berbeza-beza. Tak sama semayang. Semayang sampai semayang di rumah, 1 atau 2 ganjaran. Tapi di masjid 27 kali lipat kan. Nampak kan? Tapi kalau main masjid pun tak tentu lagi. Sebab Nabi Abang pula, yang semayang ni ada yang dapat 1/10, 1/9, 1/7, 1/8, 1/5, 1/3 ni main 1/2 pahala. Yang kita semayang tadi ni pahala tak sama kan. Mungkin yang main lambat tu masbuk, dia pahala lebih pada orang tengah ni. Sebab apa? Khusyuk dia sebenarnya. Kita hidup depan tadi pun mungkin pahala kita kurang pula, orang belakang lebih banyak. Sebab apa? Sebenarnya Allahu Akbar. Hari ni hari Selasa, lupa nak pergi ambil apa? Padi benih pula ni. Hari ni nak kena pergi kebun ni, nak pergi tabuk baja. Orang nak pergi tabuk apa? Macam-macam lah. Nak buah racun. Ni pula, nak pergi apa? Kangak Ustaz, bayar bil. Dia tanya tu jalan kali. Assalamualaikum warahmatullahi. Tok Imam lebih mayang lah. Kita pun tak tahu mana-mana. Jadi dia tanya, pergi mata ni menilau habis. Baru tu lah, habis salam lah. Tak sama tu. Bahkan Nabi sebut pula, fawailul lil musalli. Celakalah bagi orang semayang. Kalau main semayang pun masih celaka lagi. Sebab apa? Balik semayang juga hujung-hujung waktu. Ni drama sangat ni. Pukul 7 pagi malam ni 8. Habis drama. Nak semayang ni. Tunggu saat. Pukul 8 habis berita tu, baru kali nak mandi. 8.10, 8.12. Kalau kita main Isya kan, 8.12. Bayangkan tuan-tuan. Semayang juga, tapi hujung waktu. Semayang juga, luang waktu. Subuh bangkit orang, bangkit pukul 8 pagi. Tuan. Semayang apa kan? Badan kan, di subuh gajah, subuh dinosaur. Jadi semua tu tengok balik apakah dia punya akibat, ganjaran ataupun ancaman yang Allah bagi tuan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa mengujinya. Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kepadanya ujian-ujian berupa penyakit-penyakit yang ada di badannya atau dengan sesuatu yang dia benci. Jadi kalau diuji ni, siapa suka kan? Sebab nama pun ujian ni. Abang kata periksa, nak pergi periksa gedung. Nak kena cucuk ke, nak kena makan ubat ke. Macam-macam orang. Orang ni jenis tak mau cucuk, orang ni jenis makan ubat payah. Jadi masing-masing tu beza kan. Sehingga dia bisa meraih apa yang sudah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan baginya dari kedudukan yang tinggi. Hadis Abu Daud kata, kalau berjaya tadi, apa dia raih? Apa yang dia dapat? Allah bagi kedudukan yang tinggi. Nampak tadi? Darjat tadi yang tinggi. Kemudian juga ada satu hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang hikmah dan keutamaan orang yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis,
Yawaddu ahlul afiyati yawmal qiyamati hina yu'ta ahlul bala'i ath-thawaba law anna juludahum quridat bil maqarid fid dunya. Orang-orang yang tidak mendapatkan ujian nanti di hari kiamat, mereka berangan-angan. Dekat rupanya tuan-tuan, dekat dunia nanti ada orang yang tak dapat ujian. Kita yang dapat ujian ni untung lah sebenarnya. Tapi orang yang tak dapat ujian kat dunia, mereka pula berangan-angan. Mereka kat dunia selamat, tak kena uji apa, tapi mereka berangan. Yaitu ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala kepada orang-orang yang mendapatkan ujian di dunia. Dekat akhirat nanti, dia ni dapat ganjaran, kebaikan, apa mau kat darjat tadi berbeza. Yang mana orang yang tak dapat tadi, dia akan tengok balik tuan. Mereka berangan-angan seandainya kulit mereka itu dipotong-potong di dunia. Dia berkata apa? Kalau aku tahulah ganjaran ni, ujian ni, macam-macam yang Allah bagi ni, pahala dia berlipat ganda, naik darjat sebenarnya. Dia boleh bayang, kata mereka pun kena potong juga. Tangan, potong kaki, yang kecil manis kata contohnya. Mereka pun rasa macam, mereka pun rasa mereka pun diuji. Dan itu disebabkan karena mereka melihat betapa besarnya pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang mendapatkan ujian di dunia ini. Nampak tuan, beza tuan. Sebab tu tuan, bila main ujian ni, seronok lah tuan sebenarnya. Sebab Allah sayang kita. Kedua tuan, kita balik akhirat nanti, dosa tu kurang. Dan bahkan nanti, hilang dosa. Pahala berlipat ganda tuan. Itu yang kita nak tuan. Cuma tak ada lah kita minta, ya Allah bagilah aku penyakit. Tak minta lah bagi dia penyakit. Kalau dia bagi sihat. Cuma kalau Allah bagi ujian tu, sabar tuan. Bahkan sebut Alhamdulillah tuan. Sebab apa? Allah nak kita. Aku tu boleh bayangkan tuan. Kalau kita duduk sihat-sihat ni, keluar-keluar lagi accident, tak tahu mana-mana tuan meninggal. Tidur malam dia nak bagi-bagi, tak ada dah. Kita rasa kita sihat ni, tapi bila balik tak ada dah. Kan berbanding orang yang mana yang diuji ni sakit, duk pergi cucuk, duk pergi bersih darah sebagainya, cuci sebagainya. Yang mana pula nak ni tuan, sakit apa kanser, barah. Doktor kata ni Pak Long, ni nak hidup ni tak lama dah ni. Ada 3 bulan lagi. Tu dia kita nak 3 bulan. Risau kan. Kalau bila kita dengar kan, dia dah prepare kan. Aku hutang bayar dah lagi. Aku punya anak bini aku macam mana, clear dah nak tinggal ni. Kalau aku tak ada hari ni, depa macam mana makan minum depa. Kalau yang ibadah pula, kalau aku tinggal ni balung ni semayang tak semayang. Isteri kita ni macam mana pula, suami macam mana pula, akan clear kan. Mak ayah aku macam mana ni, dosa banyak nak kena minta ampun. Akan clear kan. Nampak tuan? Sebenarnya sakit ni tuan, tanda tuan Allah sayang kita. Ni duduk sihat-sihat ni, duk rasa dan lagi taubat, esok lusa, seminggu dua, sebulan dua, setahun dua, duk rasa lama lagi. Apa je tuan? Ada alamat tuan mati ni. Tapi orang yang sakit ni, ada juga dia punya bunga-bunga tu. Kalau dia ambil manfaat, dia beruntung. Kalau dia sakit-sakit pun, 2 kali 5, 5 kali 2 ni, melampau pada kita yang sihat ni pula, duk maksiat dia, duk lara dia. Itu lagi kacau lah tuan. Itu tengok balik tuan. Ini tentang rahsia sebalik ujian. Jadi musibah ni tuan, sebenarnya Allah sayang kita. Allah nak angkat darjat kita. Allah nak buang dosa kita. Okey, tajuk kita hari ni, orang yang menahan hutangnya. Siapa yang tahan hutang ni? Iaitu yang pertama, berhak diberi hukuman penjara. Siapa yang tahan hutang, boleh kita penjarakan dia. Apa dalilnya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang berkata, telah bersabda Rasulullah, menunda pembayaran bagi orang yang mampu merupakan suatu kezaliman. Dia boleh bayar hutang, tapi dia saja tak bayar. Dia postpone, dia ralik, dia lengah, dia buat tak tahu kan? Tapi dia boleh bayar. Melainkan ada orang yang nak bayar tapi duit dia tak ada. Itu cerita lain. Kalau dia ada duit, dia boleh mampu bayar, dia tak bayar, dia zalim kan? Hadis Bukhari. Akan tetapi lafaznya dikeluarkan oleh Abu Daud dalam kitab Aqdiyah ni. Dari Ibnu Majah. Dalam riwayat lain, Nabi Rasulullah SAW bersabda, menunda pembayaran bagi yang mampu membayarnya, ia halal untuk dihukum dan juga kehormatannya. Sebab tuan-tuan, kalau kita tengok balik, siapa yang ada hutang, tiba-tiba tak mau bayar, boleh kena tahan tuan. Bahkan kena sita, kena tangkap, masuk lokap, muflis, istilah muflis dan sebagainya. Tuan-tuan, sebab apa? Dia ada kemampuan dulu ni, tapi dia saja tak mau bayar, diculas sebagainya. Sufyan Ats-Tsauri berkata, halal kehormatannya ialah dengan mengatakan engkau telah menunda pembayaran dan menghukumkan dengan memenjarakannya.
Hadis Bukhari. Nampak tuan? Sebab tu hukum bila betul hutang ni, kalau RM1 tu tak ada lah. Kalau sampai banyak-banyak ni, jadi hukuman tu pihak pemerintah tu dia boleh penjarakan tuan. Hukum sebagainya. Ini dalil dia hadis Bukhari. Yang kedua pula, hartanya berhak disita. Tuan, rupanya harta disita ni lama dah. Apa dalilnya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendapatkan hartanya pada orang yang telah bankrupt, maka dia lebih berhak dengan harta tersebut dari orang lain. Cerita dia, kalau dia ni yang dipinjam ni kan, peminjam tu kan ada harta sebagainya, dia bankrupt, harta tadi tu dia berhak dah. Sebab apa? Hutang kat dia sebagainya. Contoh macam tu lah, bank pun kan bagi pinjaman kat kita berapa ni, RM100,000, RM200,000, RM300,000, RM1 buat bisnes macam-macam. Contohnya tiba-tiba masa masa tak boleh bayar, sebab tu jadi disita tadi. Semua harta ni di freeze, dibeku, disita kan. Jadi harta apa? Hak bank sebagainya. Jadi itu jawapan dia. Hadis Bukhari kan. Ni yang kedua. Yang ketiga pula, berhak dihaj ataupun dilarang melakukan transaksi apapun. Ni yang kata muflis tu tak boleh buat apa. Tak boleh pilot negara, tak boleh buat perniagaan apa sebagainya. Sebab apa? Jika seseorang yang dinyatakan kedekut dan hutangnya tidak boleh ditutup oleh hartanya, maka orang tersebut tidak diperkenankan melakukan transaksi apapun kecuali dalam hal ringan asas saja. Kalau dia ni memang bankrupt, tak ada apa kan, harta dia kan mungkin ada harta ni tapi harta beku, kena simpan harta tu untuk apa? Kalau dia nak makan ke apa ke, sekadar makan minum saja. Lebih daripada tu disimpan tu. Sebab apa? Dibekukan. Hasan berkata, jika nyata seseorang itu bankrupt, maka tidak boleh memerdekakan, menjual atau membeli. Cerita dia, harta dia orang nak beli pun tak boleh, orang nak ambil ke apa ke, jadi dia kena beku kan. Bahkan Daud berkata, barang siapa yang mempunyai hutang, maka dia tidak diperkenankan memerdekakan budak dan bersedekah. Nak sedekah apa kan? Dia pun tak lepas. Duit hutang orang tak bayar, tapi sedekah kemas tak salah. Tak betul kan? Dia mesti clear hutang dulu, baru boleh sedekah dan sebagainya. Maka dia tidak diperkenankan memerdekakan budak dan bersedekah. Jika hal itu dilakukan, maka dikembalikan. Kalau dia buat juga, kena bagi balik duit tadi sebagainya, harta tadi. Sebab apa? Sebab dia pun tak lepas lagi. Mana mungkin dia nak boleh sedekah ke orang, nak memerdekakan ke orang, sampai apa? Sampai clear dulu, lunas balik hutang dia kan? Okey, yang keempat, jika terjadi kelambatan, kukuk lambat kerana kesulitan kewangan, hendaklah orang yang berhutang memberitahukan kepada orang yang memberi pinjaman, kerana hal itu termasuk bahagian dari menunaikan hak yang berhutang. Aduh, biasa bayar ni elok sebulan 200, main bulan kelima tu tak boleh bayar, tak ada duit contohnya. Bukan kita lari tu kan, ni lari, orang telefon tak angkat, pergi rumah tutup pintu, bukan tu. Kena keluar beritahu, kena bagi tahu kepada orang, minta maaf saya bulan ni kata kalut sikit, saya bulan ni teruk sikit, bulan depan saya bayar sebagainya. Beritahu dengan jelas kan, bukan lari kan. Janganlah berdiam diri atau lari dari si pemberi pinjaman, kerana akan menyulitkan keadaan. Daripada duduk elok-elok jadi panjang cerita. Jadi kan, daripada duduk kawan elok bergaduh pula nanti kerana hutang kan. Dan merubah hutang dan awalnya sebagai wujud kasih sayang, berubah jadi permusuhan dan perpecahan. Minta hutang kena hutang ni. Kita pun pada nak bagi tak bagi kawan, tak bagi adik-beradik. Kita pun bagi. Sebab apa? Kesian kat dia, kasih sayang ni, kawan. Tapi bila orang bagi hutang pula, jadi permusuhan pula. Dia nak bagi tadi sebab kesian kita pun dah orang bagi kita, terima kasih, syukur tuan, bayarlah balik. Nama pun hutang. Nampak tuan? Daripada kita suka-suka tadi, jadi musuh. Sebab tu hutang ni bahaya tuan. Jadi daripada kita nak tolong orang, malah kita pun kerana hutang habis adik-beradik. Kawan handai kawan kita tetangga jadi musuh. Tak mau tuan. Okey, contoh lagi. Yang kedua ni, hukum umrah dengan hutang. Boleh tak kita buat umrah dengan hutang ni? Contoh zaman lah ni macam-macam kan. Umrah. Mula ni kita PKP tak lepi lah umrah dengan haji ni. Tapi cerita dia, kalau pergi umrah dengan hutang ni macam mana tuan? Apa cerita dia? Hukum umrah dengan hutang. Secara umum, hutang dalam rangka melakukan ibadah terbagi menjadi dua rincian. Pertama, ada harapan mampu membayar hutang.
Seseorang yang masuk kriteria ini tidak mengapa berutang untuk menunaikan ibadah umrah. Dia ada dua jenis. Nak pergi umrah tapi hutang. Boleh tak boleh? Cerita pertama ni dia berhutang tapi nak pergi umrah. Boleh tak boleh? Kalau dia berhutang tu dia mampu bayar. Contohlah kalau kita ni nak tunggu duit seketul banyak ni pakai lambat lagi. Tapi ada sebagai koperasi ke apa ke, duit ke sebagainya, apa ada beradik ke apa ke, kita boleh berhutang tu. Duit kita ni ada setiap bulan. Cuma nak seketul tu bayar. Tapi kalau kita bayar bulan-bulan sebagainya, kita mampu. Sebab apa? Ada kerja tetap sebagainya. Kalau lagu ni, pandangan pertama kata apa? Boleh berhutang. Itu yang pertama kan. Asal utangnya bukan dari pinjaman ribawi. Kalau ribawi tak boleh lah. Pinjam 1,000, bayar 1,200. Itu riba. Pinjam 1,000, bayar 1,000 RM1. Pun riba juga. Dia pinjam banyak tu, bayar banyak tu. Tak lebih, tak kurang kan. Itu namanya pinjam hutang, bayar benda sama. Cuma kalau kita nanti dah pinjam nanti, seronok ni aku pinjam, ni aku pinjam dah 3 tahun aku ni baru boleh bayar habis ni. Ni aku bagi apa hadiah lah. Contohnya bagi lebih sikit ke apa, tu hadiah lain, saya tak ada. Cuma kalau dia memang letak daripada awal nak pinjam tu, pinjam 100, bayar 120 nanti. Kalau dia ikat daripada awal tu namanya riba. Kalau masa awal tu tak habaq apa pun, nak pinjamkan 100, mesti bayar nanti mesti 100 juga. Pinjam 1,000, mesti bayar 1,000 juga. Cuma bila time bayar nanti, nanti mentara nanti, ni aku bagi hang ni lebih sikit sajalah. Seronok, aku pun dah itu susah, hang tolong aku. Tu cerita lain. Bila kita si peminjam ni pula, dua harap pula. Hei, aku bagi 1,000, dia bagi 1,000 juga. Aku nak bagi lebih. Itu mengharap lagu tu. Lain cerita pula. Apa tu? Cerita dia, RM1 bayar RM1. RM5 bayar RM5. Itu si hutang dan si pembayar hutang. Dia kena bayar lagu tu. Namun yang lebih utama, tidak perlu berutang. Kalau tanya balik, nak pergi berhutang ke tak ni, umrah ke haji ni, tak payah hutang lah kot. Nama pun haji ni bagi yang mampu. Dah tak mampu, tak hidupi. Nampak? Mudah kan? Haji, umrah pun sama lah. Kalau mampu, pergi umrah. Dah tak mampu, tak perlu sampai berhutang. Nampak? Tu cerita dah. Cuma kita ni, kalau tak pergi ni, pakai dok dah ni. Aku mampu juga ni, tapi cuma nak ambil seketul tu berat. Kan? Dengan anak nak mengaji, dengan ni sebagai bayar rumah sebagainya. Jadi dia ada banyak tanggungan. Kalau bayar sikit ni, insya-Allah boleh bayar sebagainya. Lagu tu dia balik pada awal tadi. Kita tanya balik, ada duit ni tersimpan cukup, kita pergi cash. Selesai masalah. Jadi dua cara tadi dibolehkan. Kedua, tidak ada harapan bisa membayar utang. Tapi kes kedua ni, kalau pinjam ni, pakai tak bayar dah. Hutang lain tu banyak lagi. Hutang kereta, hutang rumah, hutang tu. Nak pergi hutang berumrah haji pula. Lagu tu tak boleh kan. Orang yang seperti ini tidak boleh berutang untuk menunaikan ibadah umrah. Karena orang seperti ini tidak tergolong mampu. Sebab apa dia tak mampu kan. Sebenarnya dia pula asnaf. Kita kena bantu dia pula. Contoh. Jadi tengok balik kedudukan kita ni, tak mana kita berada kan. Sementara umrah adalah ibadah yang diwajibkan bagi mereka yang mampu sebagaimana haji. Sebab haji pun kalau mampu bawa pergi haji. Kalau kita mampu minimumnya sekali semua hidup. Kalau kita mampu dia banyak apa, berkali-kali pun lebih baik lagi. Umrah pun sama kan. Bagi yang belum memiliki kemampuan, tidak perlu memaksakan diri berutang. Karena Allah tidak membebani hambanya di luar kemampuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebab ibadah ni Allah tak membebani kita luar pada kemampuan. Semayang pun kalau boleh berdiri. Kalau boleh berdiri duduk. Duduk pun tak boleh, berbaring. Sambil tidur boleh solat. Tapi buat maksiat tinggal satu parti. Buat ibadah buat semampu kita kan. Artinya, Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Dia apa? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tak bebankan kita ni yang mana kita mampu kan. Allah telah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Quran Surat Al-Talaq ayat 7. Terlebih, utang bukanlah perkara sederhana. Sampai orang yang terbunuh di medan jihad bisa terhalangi masuk surga disebabkan utang yang belum ia lunasi. Kalau dia ni pergi perang fisabilillah, bagus kan? Mati saja masuk syurga. Jadi kalau cek balik, dia mati fisabilillah, tapi ada hutang kan. Kalau hutang ni kan, dia masih tersangkut lagi. Sebab tu hutang ni, hutang manusia ni, hablum minallah, hablum minan nas ni, kena berhati-hati kan.
Dua-dua penting. Dengan Allah tuan, mungkin Allah kalau kita buat dosa dengan Allah sebenarnya, Allah mungkin ampun kita, tak ampun. Tapi kalau kita dengan manusia ni, kalau berhutang sampai hari kiamat dia tuntut tuan. Sebab apa? Dia pun tak lepas tuan. Dia pun pahala tak banyak mana. Dia cari siapa yang berhutang pada aku ni, dia nak ambil pahala kita tuan. Sebab tuan, hutang kat dunia kena selesai. Tak selesai dunia, tarik pi akhirat, panjang cerita tuan. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang artinya seorang yang mati syahid diampuni seluruh dosanya kecuali utang yang belum ia bayar. Hadis Muslim, seorang yang mati syahid Allah ampun dosa dia, clear kan, alhamdulillah. Tapi kecuali hutang yang belum bayar. Kalau tak ada hutang, sangkut kan. Ini penting kan. Walaupun dekat syurga nanti, dekat akhirat nanti, clear dah ni. Fisabilillah kerana Allah Ta'ala berjihad. Okey. Tapi dengan manusia, dia tak clear. Sebab tu tuan, kita kena clear dunia akhirat kita ni. Dengan manusia lah kita kena tengok balik hubungan kita. Ada hutang-hutang sebagainya, bagi bayar tuan. Riwayat Muslim. Al-Hattab rahimahullah menerangkan dalam kitabnya Mawahib Al-Jalil fi Syarhi Mukhtasar Khalil, siapa yang tidak bisa sampai ke kota Mekah untuk menunaikan haji atau umrah kecuali dengan berutang, sementara ia tidak memiliki harapan dapat melunasi utangnya, maka ia tidak diwajibkan untuk berhaji. Jadi kalau dia tak ada mampu ni, tak pergi haji sebenarnya, tak pergi umrah ke apa, kalau dia apa tu tak boleh bayar hutang, jangan dia pergi haji, pergi umrah. Dia kena bagi clear tu. Kalau kita tengok balik pun, nak pergi haji umrah ni bagi clear hutang. Sebab apa? Nak pergi lama, jauh sebagainya. Karena ia tidak mampu. Ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Adapun orang yang memiliki harapan dapat melunasi utangnya, maka ia teranggap orang yang mampu. Dengan syarat, dana harapan untuk melunasi utang tersebut cukup untuk menutup biaya menuju kota Mekah. Mawahib Al-Jalil. Contoh kalau kita ada buat bendang ni, memang bendang ada, buat harum manis ke, ada kebun ke, kerja tetap ke, ada berniaga sebagainya, dia ada duit-duit sepanjang tu, dia ada. Cuma nak ambil seketul itu mungkin payah, dia berhutang, tapi boleh bayar sikit-sikit, ikut sebagainya. Kalau lagu tu, ya boleh. Jadi kalau dia ni memang tak harapan, kalau pinjam 10,000 tu pakai harus lah. Hutang ada pun ada 100,000 lagi, kacau kan. Jadi benda tu tak jadi wajib bagi dia, tak jadi apa tu, tak jadi keperluan bagi dia kan. Wallahu a'lam. Ini cerita dia, tengok timbang tarah. Kalau tanya balik macam mana hutang ni, pergi umrah haji ni kena clear hutang, selesai masalah. Cuma kalau mampu bayar hutang tu dengan berkala dan boleh, baru boleh berhutang. Jadi kalau tanya balik yang terbaiknya, kita pergi bagi clear hutang semua, pergi kan. Lapang dah ada. Apa jadi ke apa, kita dah clear lah hutang kita. Wallahu a'lam. Ini tuan tajuk apa tu ni. Kisah itu tuan, bagi yang memberi hutang agar memberi keringanan yang kepada yang berhutang. Si pemberi hutang pula dia kena bagi keringanan pada orang yang berhutang. Apa dalilnya? Pertama, nilai. Memberi keringanan dalam jumlah pembayaran. Misalnya dengan wang 1,000 yang dipinjamkan tersebut, dia dapat beramal dengan kebaikan berikutnya, seperti meringankan pembayarnya si penghutang, atau dengan boleh membayarnya dengan jumlah di bawah 1,000. Hang ni pinjam aku 1,000. Dia aku tengok hang pun kesian, dia kerja tak sanggup ni. Hang bayar aku 800 cukup kot. Nampak? Dia memudahkan urusan. Hang ni pinjam 1,000, bayar 1,500. Bukan aku tu riba kan. Jadi cerita dia, kalau pinjam 1,000, bayar 1,000. Tapi kita yang bagi pinjam pula, kesian tengok ni duk bayar bulan-bulan ni. Bagus dia kerja, tapi tengok dia pun tak cukup lagi. Kalau ni hang bayar aku 900 cukup dah. Nampak? Si penghutang boleh kurangkan hutang tu sepatutnya, atau boleh juga mengizinkan pembayarannya dengan cara ansuran, sehingga si penghutang rasa ringan. Hang dia bayar aku lah ni sebulan 100. Kalau tengok hang ni betul bulan teruk lah ni, aku bagi hang panjang lagi, hang bayar sebulan RM50. Dulu setahun hang janji, lalu aku bagi hang 2 tahun. Tahun kedua tu hang bayar RM50. Nampak, kita bagi ringankan urusan dia, itu lebih utama. Atau yang kedua, masa. Memberi keringanan dalam hal jatuh tempoh pembayaran. Si pemberi pinjaman dapat pula berbuat baik dengan memberi kelonggaran waktu pembayaran. Kalau ni bila hang ada, hang bayarlah. Tak ada, jangan bayar lagi. Contoh. Tapi kita ni bila buat lagu tu, tak ada sedia. Tapi tengok, pi mana ni? Pi Bali.
Di mana ni? Duduk berjalan tu, Korea. Kita pun duduk bilang kampung mah. Tapi mana? Dia dah berhutang dengan kita. Berjalan merata. Lagu tu tak penting kan. Sebab tu orang marah kan. Dah lah pinjam duit orang. Tapi hidup tu, kita pun tak ada lagu dia. Dia lebih daripada kita. Tapi tak nak bayar. Balok. Ni jadi timbul masalah Allah ni. Kalau tak ada duit, abang betul-betul kan. Okey, dari Huzaifah radhiyallahu dia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, suatu hari ada seseorang meninggal. Dikatakan kepadanya, mayat di akhirat nanti, apa yang kau perbuat? Dia menjawab, aku melakukan transaksi, lalu aku memberi ala kadar bagi orang yang mampu membayar hutang dan meringankan bagi orang yang dalam kesulitan, maka dia diampuni oleh Allah SWT. Bukhari kan. Dia dulu orang kaya, dia duit banyak. Bila mai orang pinjam ke dia tuan, sebab apa Allah ampun dosa dia ni, masuk syurga ni? Sebab apa? Dia peringatkan urusan. Orang pinjam 1,000, dia bagi 800, bagi 500, bayar aja. Tak pun yang mana susah ni, dia bagi halal kan semua orang yang pinjam ke dia. Contoh tu kita boleh kata lah, bukan duit kita, kena duit kita tuan. Aku nak boleh sangit 2 pun kerja tak sangka ni. Habis rem ni, habis teruk lah ni. Dia boleh tak bayar hutang aku. Nampak? Dia akan marah. Kalau kita ni reda tuan, itu sebaik-baiknya. Hadis Bukhari. Kilas sekali tuan. Memberi pinjaman menghalalkan hutang. Memberi pinjaman menghalalkan hutang tersebut dengan cara membebaskan hutang, sehingga si penghutang tidak perlu melunaskan pinjamannya. Beginilah kebiasaan yang sering dilakukan oleh salafus soleh. Jika mereka ingin memberi pemberian, mereka akan melakukan transaksi jual beli terlebih dahulu. Kemudian dia akan memberikan barang dan harganya atau dia pinjamkan. Kemudian dia halalkan agar mereka mendapat 2 bahagian, akan menambah pahala bagi pemberi. Macam mana kan? Salafus soleh tu kan, zaman sahabat Nabi tu ni, apa dia buat? Contoh, Rasulullah SAW membeli unta dari Jabir. Nabi beli unta daripada sahabat ni, Jabir bin Abdullah, dengan harga yang cukup mahal. Harga mungkin orang lain jual 1,000 unta seekor, mungkin 2,000. Dia beli 2,500. Dia mahal kan. Orang lain dia jual pasaran harga 2,000. Dia ni kawan dia kenal, dia beli mahal lagi, 2,500 seekor. Nampak untung lah di situ. Kemudian bila sampai di Madinah, Nabi SAW memberikan wang pembayaran dan menghadiahkan unta yang telah dibeli tadi kepada Jabir. Nampak kan? Saita dia, Nabi nak tolong sahabat. Ini bagi sahabat yang berniaga ni, hanjir apa ni? Sekilo ni. Sekilo ni saya jual RM10. Nah, aku bagi yang sekilo RM12. Oh, seronok kita kawan kita beli mahal. Dah beli apa semua kan. Ialah sampai nanti, nah, ambil. Ni beli apa ni kan saya jual tadi. Ni duit jadi, apa tu, aku bagi apa, dekat hang apa tu, tadi dah beli dah tadi, RM12. Duit dapat dah. Ni bagi balik buah tadi. Nampak tuan? Dapat 2 ganjaran. Duit pun boleh, barang pun boleh. Nampak kita tolong orang pula, kita bagi pula benda yang kita beli tu tuan. Itu sebaik-baiknya. Kalau kita harap ni aku nak bagi kat hang ni, mesti dia tak mau. Kalau kita beli kat dia, dia penjual kita seronok kan kawan beli. Dia seronok lah. Beli pula harga tinggi. Bila sampai tempat tu nanti balik rumah kan nanti, kita bagi balik benda yang kita beli tadi. Dia boleh duit pula, barang dia dapat pula tuan. Dia boleh guna pula jual ke orang lain sebagainya. Nampak? Sahabat-sahabat buat lagu tu. Kita nak buat lagu tu. Pickup panjang. Sebab apa? Kita tak sampai tahap mereka tuan. Mereka tuan sayang tuan. Sebab tu Allah reda mereka reda Allah. Orang yang mana Muhajir dan Ansar ni, Allah janjikan syurga pada mereka tuan. Tirulah mereka tuan. Salafus soleh yang mana zaman yang paling terbaik sekali dalam kurun ini. Khairun nasi qarni, summa allazina yalunhum, summa allazina yalunhum. Wallahu a'lam tuan. Sebab dekat ni tuan. Cerita dia. Bab hutang ni kena bayar. Kau mana pun kena bayar. Tak bayar, mati nanti, si pemberi hutang akan minta kita. Sampai luar cacing dia cari. Sebab apa? Dia pun terdesak. Pahala dia pun tak ada. Dia nak pahala-pahala mana yang boleh dia cari balik. Sebab tu kan, bayarlah hutang kalau ada. Kalau tak boleh bayar hutang, jangan berhutang. Tu cerita dia. Wallahu a'lam. Kalau kita yang si bagi hutang pula, meringankan si penghutang tadi. Dia pinjam 1,000, kita bagi 800. Kata riba lah. Jangan pula pinjam 1,000, minta 1,500. Tu riba, tu dosa balik. Wallahu a'lam. Untuk saya boleh dekat ni. So dalam minggu depan kita sambung bab lain pula tuan. Dalam bab apa tu jual beli apa dalam bab hutang ni tuan. Apa tu pinjaman ni sebenarnya.
Tuan tanya apa tu untuk hari ni? Kan? Semua tuan dapat tuan? Dapat tu? Ya. Sila. Salam. Isteri kita, orang perempuan kita, orang rumah. Ya. Okey, terima kasih. Macam mana? Cantik saudara tu. Kita ada isteri. Isteri kan isteri lah. Okey, bila kita ambil duit isteri kita, nak bayar tak bayar? Kena bayar. Sebab kita lelaki beri nafkah. Kita akan nikah itu ni, Assalamualaikum tuan imam, tu kadi ke, ayah dia mentua ni, saya nikah dengan anak cik ni, saya nak sarah, saya terima semua ni, nak jaga sampai ke mati. Kan? Nak sarah anak bini pun semua ni, kita dah akad dah itu ni. Jadi bila kita bersama kita ni, kita yang bagi nafkah kat depa. Tiba-tiba kita ambil dia depa pula. Tak kena lah. Jadi itu nama pinjaman, pinjam. Kena bayar sebenarnya. Cuma kalau bini kita, tak apalah abang, tolong kan. Tengok abang berteruk ni. Bini pula kaya pula keluarga dia contoh. Jadi sembang dia elok lah. Pinjam itu ni kan. Jadi dia akan tu suami isteri. Jadi cerita dia, sebab kita pinjam duit dia, kena bayar pinjam tu. Jadi itu. Cuma kita pinjam pula itu ni, macam mana ni ustaz? Saya ni lelaki. Jadi kedekut pula dah. Dia kedekut. Jenis tak bagi nafkah apa semua ni, boleh tak saya selup poket dia pula? Selup poket suami. Cerita dia, kalau suami tu memang kedekut, lepas tu nak makan pun tak ada duit ni, boleh dia selup kan. Tapi cerita jangan dia pergi selup. Ada seratus. Pergi rembat seratus. Tak. Hari tu nak makan nasi, anak nak pergi sekolah, ambil dah RM5, RM4. Ni pantang seluk ada 5 keping, RM50. Pergi bantai 3 keping. Janganlah. Nampak tuan, tengok timah tarah. Tujuan jangan dia pergi selup pula. Hari ni dia selup. Ustaz kata boleh selup. Tak. Nama pun suami isteri. Laki-laki pula. Awak duk hilang duit aku ni. Dia bergaduh pula. Bercerai-berai. Cerita dia, kahwin ni kena sembang elok. Dah lelaki tu mungkin tak sedar ke, terlupa bayar duit yuran tuition ke, nak beli beras ke apa ke. Dia ada lelaki tu. Sembang tarah lah. Jadi cerita dia. Jadi kena tengok sembang elok. Ya. Ambil hutang. Tak payah. Orang yang ambil pinjam, dia tak payah. Macam mana? Okey, terima kasih. Okey, kalau kita hutang dengan dia ni, nah RM50, tak payah lah. Macam mana nak bayar tak payah? Dah dia kata tak payah, tak payah ambil, tak payah bayar lah. Clear lah. Sebab dia kata tak payah. Asal dia ni mulut kata lain, hati dia lain. Tu cerita lain. Dah mulut dia kata tak payah, clear, habis. Dia pula dalam hati, bagilah duit aku tu. Dia rasa lain. Jadi pekat ke depan. Apa yang dia kata tu, waktu pakai. Dia tak payah bayar. Tak payah bayar kan sebab dia nyari kata. Kita boleh pekat, dia ni nak tak payah ni, nak suruh bayar juga ke apa. Tak payah bayar lah, dia kata tak payah bayar. Itu. Cuma kita rasa, macam dia nak suruh bayar juga ni. Tanyalah lagi, betul kan ni? Betul, tak payah bayar. Clear. Cukup lah, dah dia belanja lah tu. Tak mungkin. Minta alih tak masalah. Okey. Sebab dah dia tu. Cuma akhirat nanti kukul nanti dia tanya balik orang tak bayar. Itu Allah akan timbang tara balik. Itu neraka apa? Neraca akhirat, mahkamah akhirat, itu Allah bagi lain pula. Allah hubus lain. Dekat dunia dia kata tak payah. Tak payah lah, clear. Transparent ni dia dengar kan. Cara pergi mahkamah pun sama lah. Bak hati ni cerita lain pula. Itu benda lain kita tak nampak. Tapi secara umumnya dah dia kata tak payah bayar. Tak payah bayar kan. Ada tanya lagi kan? Apa saya rasa dekat tuan-tuan ni sesama kita ambil pengajaran. Jadi kalau ada hutang tu bayarlah. Kalau tuan nak bagi kat saya duit free, saya terima kan. Wallahu a'lam. Sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.